Kedatangan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu sememangnya membawa bersama kesenian dan kemahiran warisan tradisional mereka. Konsep seni bina yang dibawakan oleh mereka ke sini bukan sahaja diterima pakai oleh orang berketurunan Bugis, malahan masyarakat tempatan yang lain juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ini Intan berada di perkarangan Muzium Sultan Alam Shah, Shah Alam, di mana kepada sesiapa yang berkunjung ke sini atau melintasi kawasan ini akan mengagumi sebuah rumah tradisional yang terdapat di sini yang juga dikenali sebagai Rumah Tradisional Bugis. Rumah Tradisional Bugis ini yang telah dibina pada tahun 1900 yang mempunyai pemilik asal bernama Mat Taib Katas yang telah berhijrah ke Kuala Selangor dari Makassar, Kepulauan Sulawesi. Jadi, jom bersama dengan Intan, kita bersama-sama dengan pakar jemputan kami untuk mengenali sejarah seni bina tradisi kita. Rumah ni dikenali sebagai Rumah Merah Sidang Zainal. Rumah ni sebenarnya bukan kat sini, Intan. Okey. Sebenarnya dia datang daripada dibawa daripada Kuala Selangor. Tepatnya ada di hujung pematang Kuala Selangor lah. Asalnya dekat situ. Pasal rumah tu memang kawasan rumah lama. So kita alih ke sini, proses pemeliharaan kan, proses untuk baik pulih tu. Cara hidup sesebuah masyarakat itu akan mempengaruhi kesenian susun atur ruang dan sekaligus menterjemahkan sosio-budaya masyarakat itu sendiri. Dalam segmen ini, kita akan mengetengahkan dan mendalami sosio-budaya masyarakat dan cara hidup serta rasional susun atur ruang Rumah Melayu Bugis. Rumah Melayu Bugis ni sebenarnya lebih kurang sama dengan rumah Melayu tradisi yang lain di mana ia dibina secara berpanggung. Cuma keunikan dia adalah di mana ketinggian berpanggung tu agak tinggi daripada rumah Melayu tradisional yang lain kerana ada aktiviti yang berlaku di bawah rumah tersebut. Jadi contoh aktiviti dia seperti penyimpanan padi dan mereka buat aktiviti-aktiviti sosial yang lain. Melayu Bugis ni juga selalunya dibina daripada kayu belian dan dia mempunyai tebalaya di mana tebalaya ni bertingkat. Jadi bertingkat ni sebenarnya menunjukkan darjat orang Bugis ni. Kalau 3 tingkat tu kebanyakannya berketurunan raja, 5 tingkat ni orang bangsawan dan kalau 7 tingkat tu adalah raja. Antara ciri seni bina yang paling unik dan jelas ialah tebar layar yang dilihat pada bumbung rumah yang menjadi identiti utama seni bina Bugis. Susun atur sesebuah rumah Melayu tradisional melambangkan sosio-budaya Melayu. Bahagian serambi selalunya diletakkan di bahagian hadapan di mana ia berperanan sebagai ruang menyambut kedatangan tetamu. Bahagian utama rumah atau rumah ibu merupakan ruang utama bagi aktiviti kekeluargaan dan keraian. Ini berikutan ia bersesuaian dengan sikap masyarakat Melayu yang amat menghargai kedatangan tetamu. Pada masa yang sama, ia juga dapat membantu menjaga privasi tuan rumah kerana tetamu hanya berkumpul di situ dan tidak akan berani masuk ke ruang lain rumah kecuali dengan kebenaran tuan rumah. Rumah
tradisional Melayu dan seperti yang saya sebutkan termasuklah rumah Melayu Bugis, dia punya susunatur tradisional, susunatur ruang dalaman dari luar ke dalam tu, semuanya ada ciri-ciri yang lebih kurang. Bezanya hanya perletakan dia punya ruang-ruang tu. Jadi contohnya dia mesti ada anjung masuk dan dari situ masuk ke bahagian serambi, dan serambi itu pun naik lagi ke bahagian rumah ibu. Dan setiap satunya dia seperti ada dia punya tahap kepribadian untuk rumah, ataupun kalau bahasa Inggerisnya privacy lah. Tapi ruang di dalam rumah ibu itu selalunya memang ruang peribadi. Jarang dijemput orang ke dalam rumah ibu kecuali saudara mara ataupun ialah keluarga ataupun kawan-kawan akrab dengan bersebab. Itu adalah seperti tempat sanctuary dia. Jadi orang luar daripada keluarga tak boleh suka-suka saja masuk. Paling jauh dia masuk serambi. Rumah tradisional Melayu tu dia ada tahap-tahapnya yang menunjukkan setakat mana kita boleh masuk dan mana kita tak boleh masuk. Jadi kita sentiasa terjaga. Okey, Intan, ni bilik seterusnya lah. Ni hati-hati. Kalau misalnya orang tinggi, dia kena tunduk. Dia tunduk okey. Dia sebenarnya tanda hormat ni. Tanda hormat? Rumah Melayu biasanya memang rendah, biasanya tanda hormat. Okey. Kalau kita tak tunduk, nanti kepala kita akan terantuk. Okey. Ini pula ruang apa namanya? Ini adalah ruang bilik tidur lah. Bilik tidur, okey. Satu je lah bilik tidur untuk satu rumah ni? Rumah ni dia ada satu bilik saja. Untuk tidur mak dengan ayah sajalah. Rumah Melayu Bugis ni yang menariknya adalah dia ada loteng. Di mana loteng ni sebenarnya adalah untuk anak-anak dara mereka lah. Ditempatkan di loteng tersebut. So atas ni dipanggil loteng. Oh, ada loteng. Dia ada ruangan atau bilik lah. Rumah ibu ni adalah ruangan khas untuk keluarga. So bila ada anak dara, dia akan jaga kehormatan dia lah. Dari konsep agama pun macam tu juga. Bilik maksudnya dekat atas ni adalah bilik untuk anak dara sementara. Selain pada loteng tadi kita untuk simpan barang kan. So anak dara tu akan duduk bukan selama-lamanya. Bila yang orang bertandang dah balik, dia akan turun lah. Mengoptimumkan sumber alam membuktikan kehebatan seni bina tradisi yang juga dititik beratkan dalam kaedah pembinaan tradisional. Rumah-rumah ini juga mempraktikkan kaedah pembinaan lama yang mana tidak langsung menggunakan paku, melainkan pasak dan tanggam bagi mengukuhkan binaan mereka. Dalam segmen ini, kita akan saksikan kehebatan seni pertukangan Melayu lama. Dia punya tangga sendiri pun, kalau kita tengok rumah Melayu, biasanya memang dia berpanggung. Jadi kata panggung maksudnya ni macam ni. Tiangnya banyak, lepas tu di atas. Biasanya untuk menyambung daripada lantai tanah ke atas memang memerlukan tangga lah. Tangga ni memang salah satu penghubung ke rumah tu sendirilah. Dia selain daripada tangga, sebenarnya dia ada falsafah. Dia biasanya bilangan tangga rumah Melayu dia ganjil. Ganjil? Sini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni dia ada lambang kepada seorang kepimpinan ataupun tokoh agama. Kebetulan pula rumah ni adalah pemilik dia adalah Sidang Zainab. Sidang tu adalah ketua kampung. Daripada segi binaan, kediaman Melayu tradisional turut mengaplikasikan teknik pasak dan tanggam dalam proses pembinaannya. Kedua-dua bahan ini menjadi pilihan pembina Melayu terdahulu kerana ia dapat menjadikan sesebuah bangunan atau rumah kukuh tanpa memerlukan penggunaan paku. Apabila sesebuah rumah Melayu dibina, struktur tiang utama atau tiang seri dinaikkan terlebih dahulu. Ini disusuli dengan pemasangan rasuk panjang dan rasuk pendek bagi mengikat kedudukan tiang seri kepada tiang-tiang sokongan yang lain. Setelah itu selesai, lantai sementara akan dipasang bagi membolehkan pembina rumah memasang alang panjang, alang pendek, tunjuk langit, alang muda dan tulang bumbung. Komponen bumbung pula akan dipasang dengan peletakan kasau jantan dan kasau betina. Bila kedua-duanya siap dipasang, barulah atap dan tebar layar dipasang. Akhir sekali, barulah komponen lain rumah seperti tingkap, jendela, pintu dan perhiasan rumah dipasang bagi melengkapkan pembinaan rumah Melayu tradisional.
Rumah Melayu Bugis ni sama seperti rumah tradisional yang lain di mana keunikan dia adalah binaan dia tidak menggunakan paku. Dia menggunakan sistem tembok tembus dan juga pasak. Keistimewaan tembok tembus dan pasak sistem ni adalah kerana memberi keanjalan pada fungsi bangunan tersebut dan juga kita sebut ni keluasan di mana kalau ada kita nak pindahkan bangunan tersebut ke tempat lain jadi ia tidak menyukarkan proses pemindahan tersebut. Buka dan kita boleh pasang balik di tempat lain. Itu keistimewaan dia. Selalunya kalau kolong lah dekat rumah-rumah macam ni, ada ke fungsi-fungsi tertentu? Okey. Sebenarnya kolong ni dia tercipta serentak dengan pembinaan rumah ni sendirilah. Sebenarnya bukan dia cipta kolong tu, tapi pasal rumah ni berpanggung. Berpanggung maksudnya dia terciptalah kolong ni. Ini bahagian bawah ni rumah Melayu dipanggil kolong lah. Alright. So kolong ni pula dia sebenarnya bukan dibiar begitu saja. Dia ada aktiviti yang berlangsung kat bawah ni. So biasanya kalau jiran-jiran tetangga dia orang tak naik rumah, dia tak naik ke anjung, biasanya duduk dekat bawah ni lah. Kat bawah ni biasanya dia ada pangkin. Pangkin tu adalah dia macam meja, tapi bukan untuk makan macam biasa tu, tapi dia untuk duduk. Dia duduk kat situ. Biasa kalau tuan rumah biasa petang-petang dia akan buat kopi, rebus ubi atau makan jumput-jumput kan, dia santai-santai. Rumah yang kita lihat ni dia sebenarnya tak begitu banyak bezanya daripada rumah Melayu biasa. Tapi kalau di Sulawesi di mana asalnya orang Bugis, rumah orang Bugis di Sulawesi terutama di Sulawesi Selatan tempat asal mereka itu memang ada beberapa perbezaan yang bila sampai di sini tak begitu banyak ketaranya. Dan contohnya kita lihat di hujung atas bumbung tu dia ada apa yang dipanggil sebagai tebal layar. Dan tebal layar yang kita lihat di rumah ini kiranya memang hampir sama dengan tebal layar rumah di Melaka contohnya ataupun di Selangor juga. Tapi kalau di Sulawesi dia sekurang-kurangnya dia ada 3 tingkat. Yang di sini ada 2 saja. Jadi yang di sini dia dah diasimilasikan dengan rumah Melayu biasa. Dan lagi satu yang sedikit berbeza daripada rumah Melayu biasa. Kalau rumah Melayu biasa dia punya serambi tu agak lebih tertutup sedikit kalau rumah Melayu biasa. Kalau rumah Bugis ni lebih terbuka. Tapi itu pun dah boleh dikatakan tak banyak dia punya perbezaan sebab dah ada rumah Melayu yang dah buka juga dan ada rumah Bugis yang tertutup juga. Terutamanya kalau di contohnya di Johor lah. Dan dari segi itu boleh dikatakan rumah Melayu Bugis ni yang berada di Tanah Melayu dah tak begitu banyak bezanya daripada rumah Melayu sendiri.
Kesesuaian antara rumah dan iklim serta pelbagai elemen semula jadi yang lain adalah sangat penting bagi memastikan ketahanan binaan. Juga dari segi pengudaraan dan pencahayaan untuk memastikan keselesaan kepada penghuni. Okey, tengok dia punya tingkap pun cukup istimewa. Boleh laras lagi. Mungkin abang boleh ceritakan dekat kita dan penonton luar sana. Okey. Sebenarnya itulah keistimewaan rumah Melayu kan. Cakap rumah Melayu ni dia memang ada ruang pengudaraan. Ukiran yang kita tengok kat rumah ni memang ada rongga-rongga ukiran tembus pengudaraan dan begitu juga pada tingkap. So dia boleh ada ruang udara, dia boleh adjust, udara boleh masuk. Selain pada udara masuk, dia boleh kawal cahaya dan dalam masa yang sama dia kawal pengudaraan yang masuk. Bila malam, bila sejuk atau kita rasa panas, kita boleh buka lah. Itu antara fungsi daun tingkap ni lah. Kalau disebut lantai berpanggung ni sebenarnya memang banyak keistimewaan dia untuk negara kita yang beriklim tropika. Kerana bila lantai berpanggung, seperti kita tahu, dia membenarkan pengaliran udara di bawah lantai tersebut. Dan kalau dari segi saintifiknya, jika lantai tersebut berada betul-betul di atas tanah, ia menyebabkan pemindahan haba secara konduksi daripada tanah tersebut kepada lantai. Jika dia berpanggung, jadi ada pengaliran udara yang mengelakkan pemindahan haba secara langsung secara konduksi daripada tanah tersebut, haba tanah kepada struktur lantai tersebut. Dan kalau tadi kita tengok rumah Bugis ni dia ada loteng. Jadi loteng ni sebenarnya keistimewaan dia sebab loteng ni berada pada struktur atas rumah tersebut dan di bahagian loteng ni ada tingkap kecil bukaan. Jadi sebenarnya dia membantu sistem pengudaraan dalam rumah tersebut di mana dia membenarkan udara panas naik ke atas dan keluar, di mana kawasan bawah yang bila udara panas dan naik ke atas dan keluar, kawasan bawah ni dia bertekanan rendah, jadi akan diganti oleh udara luar yang lebih sejuk. Jadi pengaliran dia berlaku sentiasa berlaku begitu, jadi kita akan rasa nyaman dan sejuk dalam rumah yang begitulah. Warna merah yang digunakan sebagai warna cat rumah Bugis ini bukan sahaja menjadikan ia lebih unik dan indah, malahan berfungsi untuk merawat anai-anai. Antara kelebihan rumah Melayu tradisi adalah kemampuannya beradaptasi dengan iklim dan cuaca setempat. Lantai tinggi bertiang yang menjadi sebahagian daripada identiti rumah Melayu tradisional bukan sekadar menawarkan perlindungan keselamatan penghuninya dari ancaman musuh dan binatang buas. Ia juga dapat mengekalkan keselesaan terma dalaman sesebuah rumah. Rumah bumbung panjang ni direka bentuk sedemikian, dia boleh dikatakan antara bentuk yang paling asli, paling awal. Ianya disebabkan dia paling mudah. Dia hanya perlukan 2 bumbung condong dan hujung-hujungnya terbuka untuk membenarkan pengudaraan yang bebas. Tapi itulah, tak bolehlah terlalu terbuka. Nanti hujan semua masuklah gitu kan. Itu sebabnya diadakan dia punya tebal layar tu. Jadi tebal layar tu dia menutup tanpa membuatkannya terlalu tertutup sehingga tidak ada pengudaraan. Jadi tempat tu menjadi tempat di mana pertukaran udara itu sentiasa berlaku. Jadi itu salah satu kelebihan jenis rumah bumbung panjang seperti yang kita lihat di sini. Kalau kita tengok Intan kat sini, dia punya ukiran panggil dengan ukiran tembok tembus. Fungsi dia adalah untuk pengudaraan. Kalau Intan rasa kat dekat rumah ni kita rasa sejuk, dingin, nyaman. Rongga-rongga udara yang dibuat dari macam ukiran-ukiran adalah untuk pengaliran udara ke dalam lah. Selain daripada tu, kalau kita tengok lantai ni pun biasanya lantai tu dia memang dia tidak rapat betul. Dia ada ruang untuk dia udara masuk daripada bawah juga. Bila angin masuk dari bawah rumah, ia dapat memasuki rumah menerusi lantai yang dipasang dengan kayu lantai jarang. Keadaan ini amat ideal untuk membantu proses penukaran dan peredaran udara. Jumlah bukaan atau jendela rumah yang banyak dan menyeluruh daripada paras lantai sehingga hampir ke siling rumah sangat sesuai kerana ia berada pada paras badan penghuni.
jumlah tingkap yang banyak dan ukiran tembus di atas tingkap, ia dilihat mampu meningkatkan peredaran udara yang merentas rumah tersebut. Seterusnya, mengaktifkan proses peredaran udara sejuk dan penyaluran keluar udara panas di dalam rumah. Ukiran tembus bukan sekadar berperanan sebagai perhiasan rumah dan membantu proses peredaran udara, tetapi juga membantu proses pencahayaan rumah. Dia punya ciri-ciri pembinaan dan reka bentuk rumah Melayu Bugis ni di Tanah Melayu ni tak begitu banyak beza daripada ciri-ciri biasa rumah Melayu di seluruh Malaysia lah. Malaysia sendiri, terutama di semenanjung Tanah Melayu ni, dia ada dua bentuk bumbung yang paling ketara, dua jenis bentuk bumbung. Dan untuk rumah Bugis dan setengah daripada rumah Melayu, seperti yang kita lihat di sebelah kita ni, dia adalah jenis rumah bumbung panjang. Kita boleh lihat dia punya perabung tu satu saja dan dia panjang. Berbeza dengan contohnya rumah bumbung 5, di mana dia lebih tertutup dan dia ada 5 perabung. Jadi yang ni jenis rumah bumbung panjang, dan ini memang biasa kita lihat di rumah-rumah Bugis di Sulawesi, dan di sini pun sama. Tapi itulah, dia ada juga di sini yang asli rumah bumbung panjang di sini. Rumah tradisi bukan sahaja mempunyai falsafah seni binanya yang tersendiri, namun merentas tembok masa kerana kaedah pembinaannya boleh digunakan sehingga hari ini. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi hilanglah bangsa. Sehingga jumpa lagi.